Terima kasih banyak-banyak Fakhrul Razi. Ya, itu dia antara yang dapat kami berikan kepada anda berkaitan dengan usahawan ternakan burung puyuh di Kedah ini. Jadi di Kedah ini identiti setiap daerah itu dibahagi-bahagikan. Contohnya di Pokok Sena ini identitinya adalah lebih fokus kepada small medium enterprise ataupun SME, dan juga di SIG daerah yang kita akan pergi besok fokus identitinya adalah pendidikan agama. Jadi pendidikan agama di Kedah ini cukup popular sebenarnya. Kalau kita ikutkan pondok pengajian agama di sini jumlahnya lebih daripada 60 pondok pengajian. Jadi ia bukan sahaja sekarang tetapi ia telah pun wujud sejak sebelum zaman kemerdekaan lagi. Jadi untuk bercakap mengenai pendidikan menengah dan juga tinggi di negeri Kedah ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Ustaz Zawawi Haji Ahmad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Islam Darul Ulum KIDU, yang mana Kolej Islam Darul Ulum ini terletak di Pokok Sena yang mana memberi fokus kepada pendidikan agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mungkin latar belakang pendidikan agama itu kalau kita lihat di Malaysia ini kuat. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam merupakan agama utama untuk tanah Melayu. Kalau Ustaz sendiri mengikut pengalaman, apakah perbezaan antara pendidikan agama kita sebelum zaman merdeka dengan selepas zaman merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Kedah adalah antara negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu yang terawal menerima Islam selain Melaka, Kelantan dan Terengganu. Pengajaran Islam di negeri tersebut bermula dari rumah-rumah imam ataupun guru yang kemudiannya berkembang menjadi pondok. Amat sukar bagi kita untuk menentukan dengan tepat bilakah penubuhan pondok-pondok berlaku di negeri ini. Tapi walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan ia bermula sejak abad yang ke-17 dan abad ke-18. Perbezaan pendapat lah. Jadi itu dari segi perbezaan sejarah. Pada awal dahulu mungkin ia lebih banyak dikaitkan dengan pendidikan agama yang tidak formal. Tetapi sekarang kewujudan KIDU contohnya yang telah pun mengangkat pengajian agama ini dan juga diiktiraf sebagai pendidikan yang formal di negeri Kedah maupun di Malaysia. Jadi bagaimana perbezaan untuk mengangkat pendidikan agama ini sebagai satu pendidikan formal, terutamanya untuk kita menarik generasi baru, anak-anak muda untuk belajar dalam pendidikan agama ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Perkembangan daripada rumah guru, pengajaran di rumah guru dan imam menjadi pondok. Kemudian selepas daripada kembalinya Syekh Al-Hadi dan Syekh Jamaluddin ke negara kita, mereka telah merubah corak pendidikan di pondok-pondok itu kepada madrasah. Daripada madrasah itu mata-mata pelajaran dikembangkan daripada hanya mempelajari fardu ain semata-mata, dan mereka kembangkan menambah beberapa mata pelajaran lain seperti geografi, hisab dan sebagainya. Dan dari semasa ke semasa, khususnya pada tahun 1945, madrasah berkembang. Boleh dikatakan setiap daerah di Kedah ini ada madrasahnya sendiri. Jadi dari antaranya ialah Maktab Mahmud yang menjadi satu sekolah yang lebih moden lah. Daripada situ Maktab Mahmud diterima ijazahnya ke Azhar University dan terus berkembang. Dan selepas daripada kesedaran pelajar-pelajar yang belajar di Al-Azhar University balik, mereka melihatkan perkembangan pendidikan di Malaysia ini. Jadi masing-masing mencuba untuk mewujudkan satu pusat-pusat pengajian tinggi yang lebih tinggi. Maka lahirlah Kolej Islam Darul Ulum di Pokok Sena itu, dan menawarkan kursus-kursus syariah dalam bidang syariah, usuluddin dan bahasa Arab. Dan pelajar-pelajar yang belajar di situ terdiri daripada pelajar Malaysia, pelajar Kamboja, Thailand dan Filipina, Indonesia. Jadi
ia juga merupakan selain daripada melatih pelajar-pelajar itu untuk pulang ke negara mereka sebagai guru agama, mereka juga adalah merupakan sebagai da'i. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa KIDU selain daripada menawarkan kursus-kursus akademik, dia juga menjadi pusat perkembangan dakwah serantau. Jadi apabila Ustaz bercakap mengenai pusat perkembangan dakwah serantau, jadi awal tadi saya ada cakap mengenai di Kedah sahaja lebih daripada 60 pondok telah pun wujud dan salah satu negeri yang mempunyai pondok pengajian agama yang paling banyak. Jadi menurut pengamatan Ustaz sendiri, bagaimana Ustaz melihat kekuatan yang ada pada negeri Kedah itu untuk menjadi hub pendidikan agama khususnya untuk pelajar-pelajar di Malaysia ini? Ya. Walaupun banyak pondok di Kedah, tetapi kebelakangan ini pengaruhnya makin terhakis oleh kerana kedudukan mereka yang tidak berubah daripada pattern awal. Jadi pelajar-pelajar lebih suka mengikut pelajarannya di tempat-tempat seperti KIDU dan lain-lain, Maktab Mahmud dan lain-lain. Itu. Jadi masih lagi wujud pondok-pondok secara tradisional dan juga wujud juga pusat pengajian yang lebih moden yang juga yang telah pun diiktiraf oleh Kementerian Pengajian dan juga Kementerian Pelajaran lah. Jadi untuk kita mengajak anak-anak muda ini, bagaimana untuk mereka berminat dalam pengajian agama, sebab macam kita tahu kan, anak-anak muda ni lebih fokus kepada pengajian yang lebih moden kerana pada mereka mungkin satu ketika orang melihat apabila kita bersandarkan kepada pengajian agama, dia tidak memberikan satu masa depan yang cerah. Itu skeptikal masyarakat pada satu ketika dahulu. Bagaimana sekarang dan macam mana kita nak ajak anak muda? Kita menyedari hakikat tersebut. Oleh kerana itu, yang pertamanya pondok-pondok kalau dia nak kekalkan kewujudannya sehingga masyarakat akan datang, mereka mesti merubah cara pendidikan yang tradisional itu kepada yang lebih moden lah. Dan bagi pihak KIDU, kami telah berusaha untuk menarik anak-anak muda ini memasuki pelajaran sekolah-sekolah yang bercorak pendidikan agama ini dengan membentuk satu kurikulum bersepadu. Maknanya sebagai contoh saya katakan, yang selama ini pendidikan di Malaysia berbeza di antara pendidikan agama dan pendidikan akademik. Seolah-olah yang akademik itu bukan agama dan pendidikan agama itu bukan akademik. Jadi oleh sebab itu pelajar-pelajar yang lebih suka kepada akademik sebab dia lebih advance daripada mata pelajaran agama di sekolah-sekolah. Jadi kita cuba berusaha untuk mewujudkan satu kurikulum bersepadu, iaitulah misalnya dalam memperkenalkan pelajaran sains dan pendidikan Islam menjadi terah. Bagaimana nak buat? Iaitu misalnya di dalam Al-Quran itu disebut untuk memperkenalkan living thing and non-living thing misalnya kan. Disebut hari-hari kita wirid, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, tapi tak faham. Itulah konsep living thing and non-living thing. Benda hidup terbitnya daripada bukan hidup dan bukan hidup itu lahir daripada benda hidup. Perkenalkan itu secara bersepadu. Jadi kita telah sedang mencetak buku-buku yang berkaitan dengan itu. Untuk mengangkat lagi pendidikan agama di negeri Kedah ini supaya menjadi hub pendidikan agama untuk pendidikan di negara Malaysia ini. Itu dia buah fikir daripada Ustaz Zawawi Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Koalisi